guys and welcome to my video. Hari ni aku ada kereta yang agak special untuk korang. That is BYD Dolphin. Kereta yang terbaru yang kau boleh dapat pada harga RM100,000. Apa yang specialnya pasal kereta ni sebenarnya adalah dia punya range, dia punya bateri, dia punya interior. Lepas tu in terms of dia punya teknologi tu obviously akan buatkan BYD ni boleh kata popular among EV punya user. First, mestilah kita cakap pasal dia punya exterior dia. Sebab it's actually not bad kalau kau nak tahu. Alright, kalau kau nak tahu ni adalah BYD yang standard punya range tau. Bukan yang standard range ataupun premium punya range. Tapi kita nak komen satu-satulah. Untuk platform yang dipakai dekat sini adalah e-platform 3.0. Dan dia punya looks pun tak nampak macam BYD Auto 3. Aku suka sebenarnya sebab depan dia nampak agak comel lah. Untuk dia punya lampu dekat depan ni, kau boleh tengok. Dia actually ada DRL dan tak ada macam lubang dekat sini ataupun grill yang nak bagi air intake ke apa ke. Semua benda actually ada dekat bawah. Dan dekat sini sepatutnya ada macam tak nak bagi head collision kan. Ni adalah sensor, biasanya ada radar. And apa yang aku suka sebenarnya, BYD ni dia ada kamera dekat depan. Kalau kau nak tahu, Tesla tak ada. And other than that, dia punya bumper agak banyak design kalau kau nak tahu. Sebab dia ada macam kanat dekat sini. Lepas tu yang ni biasanya untuk sejukkan sama ada bateri ataupun nak sejukkan internal lah kan. And tak ada lubang tau, tak ada lubang kiri kanan. Memang tak ada. Overall aku cakap yang ni is a good looking car. Mungkin ada orang tanya juga port apa yang dipakai. Normal punya port. Malaysia kalau masuk memang akan pakai port yang ni juga. That is CCS Type 2. So ni adalah dia punya AC charger. Dan juga ni adalah dia punya DC charger yang boleh pergi sampai 60 kW of speed yang boleh charge daripada 30 ke 80% dalam masa 30 minit sahaja. Alright. Rim yang korang akan dapat sebenarnya yang ni 16 inci je. Tak ada special sangat yang aku boleh ceritakan dekat korang. Dia punya brake pun ialah one port je kan. Standard lah untuk kereta standard macam harga RM100,000. But yang ni bukan plastik, bukan cover Ni memang rim alloy untuk korang pakai. Other than that, untuk orang yang biasa pakai kereta BYD ni, yes, dia akan ada NFC punya tab untuk unlock kereta. Tapi ada benda lah yang aku tak suka pasal kereta ni. Salah satunya adalah dia punya space dekat depan ni actually tak ada apa. Korang hanya nampak dia punya motor dan juga dia punya inverter dekat situ. Tak ada apa yang tempat untuk korang letak barang. Kita pergi dekat bahagian belakang kereta ni pula. Okay, untuk design ni sebenarnya bahagian belakang is actually quite pretty tau. So kau akan dapat view mirror belakang pun sebenarnya very visible. Walaupun nampak kereta ni macam kecil, and to me kereta ni tak nampak kecil langsung. Walaupun ni adalah kereta yang a bit kecil berbanding dengan BYD Auto 3. Dan dia ada satu lampu yang bagi aku is quite beautiful lah. Dia ada macam LED light yang menyala dan nampak a bit unik. Tak ada nampak macam BYD Auto 3 pun kalau kau nak tahu. Adalah sikit-sikit kan. Sebab BYD Auto 3 nampak macam sebuah kereta Mercedes lah kalau ikutkan. And design belakang kau boleh nampak dia macam a bit sama macam depan. Kau boleh nampak dekat sini dia punya kanat. And dia punya orang kata reflector dekat situ. And ada sensor. Ada 3 sensor dekat belakang. Tapi untuk dia punya kamera belakang, dekat bawah ni. It's a bit odd kalau kau tanya aku. In terms of dia punya kamera belakang and dia punya space dekat belakang, korang boleh tengok dekat sini. Kalau kau tanya, it's a bit kecil. Make sense untuk sebuah kereta yang orang kata hatchback macam ni. Tutup yang ni. In terms of dia punya design wise, kereta ni is not bad looking. It's a really good looking car untuk harga macam tu. Dia punya belakang, dia punya side profile dan juga dia punya front punya face nampak really okay. And kalau aku lah kan custom sendiri and buatkan a bit macam street sikit, lepas tu macam rendahkan kereta, letak rim yang lagi besar, akan buat kereta ni nampak lagi lawa. So komen aku dekat sini, dia punya looks is okay. It's really good. It's really lebih daripada apa yang aku minta sebenarnya. Sekarang aku akan belanjakan korang masuk dalam kereta BYD Auto 3 ni. Sebelum tu, aku akan tunjuk bahagian belakang dulu. Apa benda yang kau nampak dekat sini? Yes, dia ada dual tone leather seat tau. So basically vegan leather, tapi dia punya design is actually quite nice. Aku sangat suka dan tak sikit pun nampak kereta ni murah. Dan sekarang ni kau boleh nampak dia punya handle door dah lain sikit kan. Dia tak macam Auto 3 which is bagi aku sangat-sangat buruk. Yang ni pun untuk orang yang kata macam plastik, pada harga yang BYD letak ni sebenarnya tak perlu nak komplain sangat. Okay,
Kita tengok dekat bahagian dalam pula. Benda pertama yang korang akan perasan adalah dia tak ada sunroof. Kalau ikutkan yang extended range ada dekat sini, yang tu ada sunroof, which is korang boleh buka. And to me is a no-brainer untuk upgrade kepada extended range, especially bila kau memang perlukan sebuah sunroof untuk enjoy pemandangan kan. First thing first, aku nak address dekat sini dia punya steering bagi aku okey lah, sebab pada mulanya aku tak suka in terms of dia punya macam dekat bawah ni, tapi dia flat bottom punya steering, and dia punya knobs dekat sini nampak and rasa pun solid je, tak ada masalah pun. Aku suka dengan dia punya digital cluster dekat sini. Dia tak high resolution tapi okey untuk just tengok apa yang perlu je. Mungkin aku perlu cabut. Still nampak sama je. Nampak macam biasa je lah. Tak perlu nak complain sangat. And it's a famous thing pasal BYD ni, pasal dia punya rotating screen. Ada lagi dekat sini, ada juga dekat sini. So ni adalah signature sebuah kereta BYD. Other than that, aku suka juga dengan dia punya aircon vent. Alhamdulillah, dia tak bawa aircon vent yang sama macam R23. Lepas tu kalau aku nak tukar gear dekat sini, boleh tekan dekat sini. Ni adalah dia punya gear knob. Dekat sini korang boleh reverse, korang boleh neutral, korang boleh tekan drive. Once korang tekan brake. And butang ni sebenarnya membuatkan aku ingat dia adalah scrolling punya wheel ataupun scrolling punya knob. So untuk korang tukar apa-apa, kena tekan tau. Yap, korang kena tekan. Bukan scrolling. Yang scrolling hanya sini dan juga sini. So it's a bit confusing BYD kalau boleh macam. Other than that, dekat sini kita ada parking brake. Kita ada, yang ni aku tak pasti. Yang ni traction control off. Kalau kau nak tahu, Tesla tak ada traction control off. Aku macam surprise gila kereta BYD actually ada. And yelah, aku faham dah safety yang BYD bagi pada pengguna dia. Dia punya mode dekat sini ialah akan ada eco mode. Lepas tu kita pergi lagi ada normal mode. Lepas tu kita pergi lagi akan ada sport mode. Ni kira yang paling laju yang BYD boleh bagi. Untuk model biasa ni actually dia akan pergi 0 to 60 dalam masa 12.9 saat. So 0 sampai 100 km per jam akan ambil masa sikit, but okey je, tak ada masalah pun. Tapi dia ada parking sensor, dia ada lane keep assist. So benda itulah yang membuatkan kereta ni it's an electric car. So korang boleh expect banyak tag dekat sini. Dia punya range pula adalah 410 km. Dekat sini dia punya odometer tau, bukan dia punya range. Battery percentage korang nampak dekat sini 45%. And then berapa lagi boleh pergi, berapa lagi boleh berjalan. Other than that, tak ada benda yang sangat yang aku boleh ceritakan dekat korang, but it's a good offering sebab at least kita ada skrin yang kecil untuk korang tengok benda-benda yang penting, dan juga infotainment bagi aku memang penting untuk sebuah kereta elektrik. Contohnya macam sama ada korang suka yang straight macam ni ataupun korang suka yang landscape. Benda yang aku agak curious adalah korang nampak benda ni. Actually dia ada line tau, ada internet. So aku tak pasti in future BYD akan charge pengguna dia ataupun tak. Nanti aku akan figure it out. Kalau korang tanya aku apa yang aku boleh ubah dalam ni ataupun apa yang aku tak suka secara personal lah kan, preference aku sendiri, aku akan cakap 98% dalam kereta ni sebenarnya aku suka, dan tak ada satu pun nampak murah. Untuk orang yang kata ada plastik punya finishing, bagi aku benda tu tak penting. Yang penting, yang pertama sekali sebenarnya adalah dia punya looks tu yang penting dulu, yang perlu di tackle. So sekarang ni benda tu nombor satu dah diaddresskan. So nombor dua adalah dia punya ialah finishing. Tapi no slouch sebenarnya. Contohnya aku tunjukkan dekat korang dekat sini ni leather tau. Yang ni, this is a soft touch leather tau. Yang atas ni keras, yang atas ni keras, and dekat sini pun keras. Tapi still a good looking car. Yang ni nampak macam ada speaker, ada Twitter kan. And dekat atas ni pun dia pakai black punya finishing tau. Dia bukan pakai putih, yang mana biasanya sebuah kereta murah akan pakai. Yang ni memang black trim dekat atas. Lepas tu untuk kereta ni punya infotainment, dia actually memang support navigation daripada Apple CarPlay ataupun Android Auto. So dekat sini tak ada masalah, but yang ni tak ada wireless punya charging ataupun untuk tempat charge. Dia akan ada connector tau, kalau kau nak tahu. Dan ni bawah ni ada USB Type-C untuk charging. Lepas tu dekat sini ada memory card untuk, yelah aku tak pasti juga, and then USB Type-A untuk orang charge pakai kabel biasa je. So far tu je lah apa yang aku boleh tunjukkan dekat korang. Kompartmen pun ada juga yang misteri, contohnya macam benda ni. Nampak macam satu ruang kan, tapi sebenarnya tak. Alright, now kita nak tengok macam mana handling kereta BYD Dolphin lah kan. Aku tak ada komen yang kata harsh sangat, ataupun aku tak
belum kata lenjan sangat sebab bateri pun sekarang ni dalam 44%. And this is a premium version which is a standard version. So kita boleh test patutnya 0 to 60 dalam masa 7 saat. In terms of dia punya acceleration lah kan, kalau korang tanya aku, it's really good lah. Aku tak boleh nak komen banyak sebenarnya sebab feel snappy berbanding dengan yang standard range tu ataupun yang basic punya version. Yang bestnya dekat sini, kita ada sunroof. Yes, sunroof dekat sini. And korang actually ada tempat ataupun boleh tutup dekat atas ni kalau korang tak nak sunlight. Kita buat pull Wow, okay. Aku actually spin tayar sekejap tadi. Okay, dia punya instant torque boleh kata good lah. Boleh kata boleh pergi lah. And aku prefer lah apa yang BYD dapat buat dekat sini. So, kalau kau nak tahu, dia actually front wheel drive. So, memang ada spin tayar dekat depan, bukan belakang. Mungkin ada orang turn off dia punya ESC dekat sini sebab dia punya traction is a bit off. In terms of dia punya handling, tak boleh nak komen harsh sangat. So far so good. Suspension wise, lembut. Terlalu lembut kalau korang tanya aku. Tapi bagi aku dia selesa. Dia bukan lembut-lembut bodoh, tapi dia lembut untuk buatkan korang tak rasa sakit belakang and boleh buat long drive. Alright? Aku kagum sebenarnya dengan apa yang BYD dapat tawarkan. Dia dapat buat kereta yang cantik, lepas tu interior pun memang lawa. And then kalau korang tengok dia punya platform dekat sini adalah E-Platform 3.0. Specs BYD Dolphin dia boleh tahan juga. Entry level yang aku pegang sekarang ni adalah 70 kW motor, single motor front wheel drive, dan dia punya 0 to 60 ambil masa 12.3 saat. On the spec sheet, dia hanya dapat produce 90 horsepower. Kalau korang pergi dekat yang extended range, dia boleh pergi sampai 150 kW motor dan 0 to 60 dalam masa 7 saat sahaja, which is sangat laju. Motor dia pula boleh capai 200 horsepower. Memang jauh beza 90 dengan 200. Benda yang penting juga adalah dia punya bateri. Kapasiti yang ada dekat sini adalah 44.92 kWh. Basically 45 kWh. Kekurangan dia cumalah dekat charging rate yang mana boleh sampai 60 kW. Kelajuan dia daripada 30%, charge kepada 80%, ambil masa 30 minit dan boleh pergi sampai 340 km WLTP. Tapi kalau korang upgrade kepada extended range, bateri kapasiti dia sangat jauh beza. That is still pakai BYD Blade battery dengan 60.48 kWh ataupun 61 kWh. Charging rate dia boleh pergi daripada 60 kepada 80 kW. Yang mana benda ni adalah sangat-sangat laju untuk kapasiti bateri dia. Dan masa charging pun tak berubah, 30-80% dalam masa 30 minit juga. Range 420 km WLTP. Satu perubahan yang sangat besar untuk korang upgrade. Mungkin ramai yang kata standard range dah cukup, tapi dekat sini aku akan syorkan korang pergi ke arah extended range. So, tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal BYD Dolphin yang baru je masuk dalam Malaysia ni. Kalau korang tanya aku lah kan, patut ke booking kereta ni? Aku akan cakap go ahead sebab BYD pun dah bertapak dekat Malaysia. It's quite long time. BYD Atto 3 pun dah ramai orang beli. Sekarang, this is one of the cheapest yang kau boleh dapat dekat dalam Malaysia. And in terms of dia punya teknologi, service center dan juga after sales, boleh kata terbuktilah bahawa yang memang sememangnya BYD ni boleh kata one of the trusted punya brand untuk korang beli walaupun harga dia tak semahal macam orang lain. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling and I'll see you guys on my next video. Tapi lah kan, kalau korang tanya aku akan pergi dekat extended range sebab yang ni boleh kata a few things yang aku tak berapa nak prefer sangat. Lagipun kalau korang tambah sikit duit akan dapat range yang lagi jauh, charger yang lagi laju dan juga internal at least korang dapat sunroof dekat atas tu kan, boleh tengok langit dan sebagainya. Alright, bye.